Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bih wa nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dapat kita bersama untuk kita nak bincangkan berkenaan dengan soalan yang kita telah sediakan untuk dijawab sebagai uji minda berkaitan dengan perihal darah beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, kurang lebih 200 orang lah yang telah pun mencuba. 200 orang yang telah pun menjawab. Cuma duka cita sikit lah. Daripada 200 orang tu, yang betul semua tu 3 orang je. 3 orang saja yang betul semua. Itu yang ada duka cita sikit lah. Kau saja jawab salah ke, tak tahulah pula kan. Kau soalan susah sangat ke. Wallahu a'lam. Jadi kita nak bincang balik soalan. Jadi siapa yang dia dah jawab, dia tahulah soalan tu. Jadi soalan yang pertama yang kita ajukan, yang pertama, apakah pengertian haid pada istilah syarak? Apakah pengertian haid pada istilah syarak? Kalau kita tengok pilihan jawapan tu, yang pertama, darah kebiasaan yang keluar dari pangkal rahim wanita dengan jalan sihat. Yang kedua, B, darah kebiasaan bagi wanita berumur 9 tahun. C, darah adat
wanita yang sampai umur 15 tahun. Rasanya soalan ni tak susah. Tak? Rasanya soalan ni tak susah. Dan jawapan-jawapan daripada setiap persoalan itu semuanya ada dalam risalah haid tu. Tak? Ha. Darah kebiasaan yang keluar dari pangkal rahim wanita dengan jalan sihat. Nah, itu jawapan dia. Jawapan dia A. Nah, tapi kalau kita cek pada jawapan tu, nah, pada apa tu? Data jawapan tu ada juga yang jawab B dan C tu. Dia kena tengok. Kalau dalam buku risalah tu jawapan dah ada dah pada muka surat 2 dekat pengertian haid tu kita dah ada dah. Tak? Pada istilah syarak apa dia yang disebutkan haid. Tak? Itu darah kebiasaan yang keluar dari pangkal rahim wanita dengan jalan sihat. Jadi soalan yang pertama, apakah pengertian haid? Dia boleh tengok pada muka surat 2. Muka surat 2, risalah darah, yang siapa yang ada buku boleh tengok. Soalan yang kedua, berapakah tempoh minima bagi haid? Tempoh minima bagi haid. Jawab soalan berkaitan dengan tempoh minima bagi haid. Di soalan kita letak A 15 hari 15 malam, B 24 jam ataupun sehari semalam, C 7 hari 7 malam. Minima haid 24 jam sehari semalam. Minima haid ialah 24 jam ataupun sehari semalam. Itu minima haid. Minima haid berapa? Sehari semalam ataupun 24 jam. Minima haid ni boleh tengok pada muka surat 6. Tempoh haid. Sekurang-kurang, ini minima haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Di situ juga, ada juga yang jawab selain daripada tu. Ini kena ambil perhatian tu. Soalan-soalan ni dia berkaitan dengan kepahaman. Dan kepahaman ini dia akan berkait dengan perlaksanaan. Jadi kalau darah dia keluar hanya 20 jam. Jadi tentu-tentu dia bukan haid. Kemudian soalan ketiga kalau kita tengok di situ, berapakah tempoh maksima bagi haid? Paling lama maksima haid adalah 15 hari 15 malam. Ada juga yang jawab 24 jam. Ada juga yang jawab 7 hari 7 malam. Kita pun tak tahulah di mana kesilapan. Mungkin dia terlalu gugup ke, mungkin dia terlalu nervous ke, kan? Jadi ini kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Muka surat 6 tu ada tempoh haid. Berapa minima haid, berapa kadar maksima haid. Kalau minima haid 24 jam atau sehari semalam. Paling-paling kurang haid. Kurang daripada tu, kurang daripada 24 jam atau kurang daripada sehari semalam, maka tak dihukum sebagai haid. Darah itu tidak dihukum sebagai haid. Paling lama haid 15 hari 15 malam. Tak boleh lebih daripada tu. Lebih daripada tu dia bukan haid lagi. Dia dah masuk dalam perbicaraan istihadah dah tu. Kurang daripada 24 jam pun istihadah, lebih daripada 15 hari pun istihadah. Okey. Itu soalan yang ketiga tu. Apakah tempoh maksima bagi haid? Jawapan dia 15 hari 15 malam. Okey. Untuk soalan keempat,
berapakah tempoh sekurang-kurang suci antara dua haid? Berapakah tempoh sekurang-kurang suci antara dua haid? Habis satu haid untuk nak pastikan darah yang akan datang tu dikira sebagai haid yang baru, berapa hari sekurang-kurangnya kena ada suci? Itu maksud dia. Itu maksud dia. Sekurang-kurang suci. Ini boleh tengok pada muka surat 9 dalam buku Risalah Darah. Jadi sekurang-kurang suci antara haid yang pertama dengan haid yang seterusnya yang akan datang, mestilah melalui sekurang-kurang tempoh 15 hari 15 malam. Mesti kena dapat paling kurang 15 hari 15 malam suci. Barulah boleh dikira darah yang seterusnya itu untuk dikira sebagai haid yang baru. Kena suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam dulu. Hari ke-16 tu keluar. Hari ke-16 tu kira haid dah. Permulaan hari ke-16 tu. Itu dia kira haid. Kira haid. Pasal dah dapat 15 hari. Kurang daripada 15 hari tak boleh. 14 hari, 23 jam. Tak boleh. Kalau perincian dia begitulah. Yang ni boleh tengok dekat muka surat 9 daripada Risalah Darah. Dah bincang dah lah. Dah habis dah pun. Buku ni pun dah tamat, dah khatam dah itu. Soalan dia daripada dalam buku ni juga. Poin-poin utama dia tu. Okey, jadi tempoh sekurang-kurang suci antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Tak apalah, dengar ya, insya-Allah. Tak ada buku tak apa, nanti tengok ulangan ke apa bila-bila nanti boleh check dia. Baik. Soalan yang kelima, berapakah tempoh maksima? Tadi tempoh minima sekurang-kurang suci antara dua haid. Mesti 15 hari 15 malam dulu. Kurang-kurangnya. Kalau 16 hari, 17 hari, 18 hari lagi tak ada masalah lah. Kurang-kurang mesti 15 hari. Sekurang-kurangnya. Okey. Jadi soalan yang kelima pula, berapakah tempoh maksima suci antara dua haid? Maksima pula. Tempoh maksima pula. Tadi paling kurang nak dapat suci antara dua haid, maknanya daripada haid, contohlah ni, contoh saja. Bulan 1 selesai dah haid. Habis dah. Untuk haid yang akan datang, dia kena pastikan dia ada suci di tengah-tengah tu kurang-kurang 15 hari. Lebih tak apa. Kurangnya 15 hari. Kurang. So kurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Tapi sebanyak-banyak suci antara dua haid. Berapakah tempoh maksima suci antara dua haid? Jadi jawapan dia tiada had. Tu pun kita tengok ada orang jawab 15 hari 15 malam. Ada juga yang jawab 7 hari 7 malam. Tak ada tempoh suci antara dua haid. Tempoh maksima tak ada. Dia nak suci setahun sekali baru haid pun tak apa. 5 tahun sekali haid pun tak apa. Bukan tak apa, sah. Setempoh suci antara dua haid ni dia tak ada had. Boleh jadi dia ni setahun sekali dia haid. Dengar mercun tahun baru, haid. Lepas 7 hari, tak ada dah haid. Nak haid pula tunggu Januari tahun depan.
Ha. Ha. Orang dentum je bunga api New Year, dia pun haid. Boleh jadi. Ha. Bolehkah ada ulang semula pengajian risalah ni? InsyaAllah boleh, tapi kita tak buat dalam masa terdekat dah kot. Saya dalam masa terdekat ni boleh tengok lagi ulangan daripada siri-siri yang sebelum ni yang kita dah khatam tu, boleh tengok satu-satu, dan ramai di kalangan sahabat-sahabat yang masih lagi mengulang episod-episod yang lepas-lepas kerana mereka tidak dapat ikuti. Ada yang terlepas 2-3 siri, tak dapat ikut live 2-3 siri. Jadi kita tak buat dalam masa terdekat lagi. Kerana nak bagi yang mana yang dah ikut daripada awal tu, mereka dapat selesaikan beberapa baki-baki lagi mereka punya yang tertinggal tu. Masa gaji suami haid, elok. Kita akan buat lepas ni, kita akan ulang kaji sikit tajwid secara asas, bagi cepat, bagi habis, secara santai saja. Lepas tu kita tengoklah macam mana. So kita punya perancangan kita hari tu. Tengok macam mana insya-Allah. Okey, tiada had. Tiada had maksima untuk suci antara dua haid ni. Dia boleh berlaku mungkin 50 hari baru haid balik, mungkin 30 hari baru haid balik. Janji jangan kurang daripada 15 hari, 15 malam. Itu tempoh suci antara dua haid. Baik, settle. Tapi itulah soalan asas ni. Banyaklah sebab-sebab dia. Sebab-sebab dia mungkin salah sebab apa? Sebab dia golojoh ke, jari gemuk ke. Kan? Dia baca lain, bunyi lain, faham lain. Kan? Soalan yang keenam, dalam tempoh sah haid, jika darah yang keluar dari seorang wanita itu terputus-putus, adakah sah dikira sebagai haid? Kalau darah dia keluar terputus-putus dalam tempoh sah haid. Tempoh sah haid ni bila? Dalam 15 hari 15 malam . Dalam tempoh sah haid ni maksudnya dalam tempoh maksima haid. Tempoh sah haid ni ialah tempoh 15 hari 15 malam maksima haid setelah mendapat sekurang-kurang suci. Itu. Kalau dia amati balik, dia faham, tumpu betul-betul waktu kita muzakarah dulu, insya-Allah dia faham. Tempoh sah haid ni maksudnya dia dah ada sekurang-kurang suci dan darah yang sedang keluar itu masih di dalam tempoh maksima haid. Itu tempoh sah haid dia panggil. Jika darah keluar dari seorang wanita tu terputus-putus, adakah sah dikira sebagai haid? Jadi nak kira sah tak sah macam mana? Kita bagi pilihan jawapan. A, sah jika mendapat minima tempoh haid 24 jam atau sehari semalam. B, sah jika kurang 24 jam. C, tidak sah kerana tidak bersambung. Itu pun ada orang jawab salah. Ada juga yang jawab sah jika kurang 24 jam. Kalau kurang 24 jam kan tak jadi haid. Jadi jawapan dia sah jika mendapat minima tempoh haid 24 jam atau sehari semalam. Kat sini dia perlu memahami konteks 24 jam dan juga sehari semalam. Kena ingat, kalau kata 24 jam itu adalah untuk darah yang terputus-putus. Di dalam tempoh maksima haid.
hari ni keluar 3 jam, besok keluar 2 jam. Hari ni keluar 5 jam, besok keluar 5 jam. Lusa pula keluar lagi 3 jam. Jadi bila dicampur-campur jumlah jam yang keluar daripada seorang wanita itu di dalam tempoh 15 hari 15 malam, jika dapat jumlahnya 24 jam. Hari ni 2 jam, besok 3 jam, campur. Kalau dapat 24 jam dalam tempoh 15 hari, masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, sah dikira sebagai haid walau darah putus-putus. Ataupun dalam tempoh 15 hari itu dia keluar darah berterusan daripada 8 pagi sampai 8 pagi, dikira sehari semalam. Kalau putus-putus dapat 24 jam, dapatlah haid. Jadilah hukum haid. Ni kalau putus-putus dapat 23 jam setengah, dia tidak dianggap haid. Dia dianggap istihadah. Cuma waktu keluar darah, dia dihukum sebagai hukum haid lah. Kerana dalam tempoh sah haid. Katalah hari ni keluar 2 jam. Daripada pukul 12 sampai pukul 2. Dia dihukumkan sebagai hukum haid. Waktu Zuhur baru masuk 1:30, dia tengok darah masih ada, dia tak boleh solat. Tapi kalau pukul 2:30 dia cek darah dah tak ada, wajib dia solat. Tapi tak wajib dia mandi. Pasal apa tak wajib mandi? Pasal baru 2 jam. Dan darah dah tak ada. Belum hukum haid. Itu dalam bab putih-putih. Jadi, yang ni kena tengok dalam buku risalah darah tu, bermula pada muka surat 10, muka surat 11. Muka surat 10 dan muka surat 11. Siapa yang ada boleh ulang kaji balik. Boleh tengok balik. Tu. Jadi kalau dalam tempoh sah haid, darah keluar terputus-putus. Sah kalau cukup 24 jam. Jawapan dia A. Jelas Bismillah. Okey. Soalan yang ke-8. Soalan ke-7. Apakah jenis darah yang keluar daripada faraj seorang wanita yang berkeliling atas seorang wanita segala hukum? Darah yang keluar daripada seorang wanita yang ada hukum pada dia. Kita bagi pilihan jawapan. Wanita ni darah jenis apa yang ada pada diri dia yang keluar daripada faraj seorang wanita yang terkait dengan hukum. Kita bagi pilihan jawapan. A, haid, nifas, istihadah. B, haid, nifas, fasad. C, haid, nifas, talaq. Jadi benda ni mudah lah. Tajuk risalah tu pun haid, nifas dan istihadah. Itulah jawapan dia. Pun ada yang jawab salah juga. Ada yang jawab haid, nifas, fasad. Ada yang jawab haid, nifas, talaq. Yang ni kalau ikut pada adat dia, tak patut salah lah. Tak patut salah. Tapi mungkin pasal jari gemuk lah tadi tu. Jari gemuk ke, jari bengkok ke, pengkak ke. Haid, nifas dan istihadah. Baik. Soalan yang ke-8. Apakah pengertian nifas pada syarak? Apakah pengertian nifas pada syarak? Okey. Jawapan dia ada dalam buku risalah tu, muka surat 18. Okey. Darah yang keluar daripada darah yang keluar semasa bersalin, A.
Pilihan jawapan A. Nifas pada syarak apa dia? Pilihan jawapan kita bagi A. Darah yang keluar semasa bersalin. B. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim dari kandungan, iaitu nafs ataupun jiwa. C. Darah yang keluar ketika sakit bersalin. Ketika tu maknanya sedang. Kena faham. Soalan ni kadang-kadang dia bukan boleh kena ikut kita. Kita yang kena memahami soalan. Kalau soalan kena ikut kita, jenuh lah. Ketika tu makna sedang. Ketika tu maksudnya sedang. Jadi apa dia nifas ni? Nifas ni ialah darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Mana setelah selesai bersalin. Rahim tu kosong daripada apa? Daripada kandungan, yakni nafs, jiwa. Baby tu. Setelah keluar baby tu secara keseluruhan. Okey. Jawapan dia B. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Dari kandungan. Kalau A, darah yang keluar semasa bersalin. Semasa tu sedang juga. Ketika tu pun sedang juga. Ni kena faham soalan. Soalan tu kena faham. Itu. Semasa tu mana sedang. Ketika tu pun mana sedang. Tengah bersalin lah. Kalau bahasa pasarnya. Tengah bersalin. Tak dikira lagi darah. Pasal apa tengah bersalin? Bermakna belum bersalin lagi. Tengah bersalin. Belum habis bersalin lagi. Ni jawapannya B. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim dari kandungan. Nafs, jiwa tu. Baby itulah sedang cerita. Okey. Kita tengok soalan nombor 9 dulu. Apakah darah yang keluar selepas keluarnya bayi, tetapi uri masih di dalam kandungan? Banyak urat putih. Urat putih tak apa ni. Saya tulang bahu putih dah ni. Allahu Akbar. Doa saya ni. Soalan nombor 9. Dia kata, apakah darah yang keluar selepas keluarnya bayi, tetapi uri masih di dalam kandungan? Darah apa yang keluar? Bila baby dah keluar habis, uri masih kat dalam lagi. Baby dah keluar dah. Darah yang keluar tu darah apa? Setelah baby dah habis keluar dah. Baby dah keluar habis dah. Doktor dah dukung dah baby tu, bawa nak pergi basuh mandi ke apa ke. Tapi uri masih belum keluar. Jadi darah yang keluar tu dikira darah apa? A. Darah talaq. B. Darah haid. C. Darah nifas. Jawapan dia nifas lah. Sebab kita kata tadi, yang dimaksudkan bersalin tu, kosong rahim tu, kosong daripada kandungan bayi tu. Uri tu bukan bayi lagi. Uri tu bukan bayi dah. Uri tu sarung dia aja. Sarung tu tak keluar lagi, tak apa. Baby tu dah keluar. Jadi jawapan dia nifas lah. Jawapan dia nifas. Walaupun uri masih belum habis keluar. Okey. Tapi ialah, semua soalan yang kita buat tu, semua ada orang jawab salah. Kecuali 3 orang tu je. 3 orang tu je, ada 3 orang je yang jawab betul semua. Mungkin lepas ni, 3 orang tu kita akan cuba hubungi lah, tengok. Untuk kita nak bagi dia hadiah. Tapi lepas habis je live ni nanti, mungkin ramai yang belum jawab lagi. Kalau dia jawab betul semua tu tak kira dah. Tak jawab lagi, tak kira dah lepas ni. Kira sebelum tadi, sebelum start live tadi.
Okey, itu kena faham tu. Soalan yang ke-10. Sekurang-kurang nifas adalah sekurang-kurang nifas. Tempoh paling sikit, paling kurang, paling sekejap nifas. Ahmad Aslam. Oh, bagus ni. Daripada 3 orang yang jawab tu, saya rasa seorang lelaki dah. Pasal email dia nama lelaki. Kita tak mau sebut lah nama dia siapa kan. Daripada 3 orang yang jawab betul semua tu. Nak seorang tu nama email dia lelaki. Okey, sekurang-kurang tempoh nifas. Sekurang-kurang nifas. Yang pertama kita bagi jawapan A tu seminit, B 24 jam, C selahzah. Selahzah ni boleh dipahami dengan sedetik lah. Tapi kita ikut jawapan yang di dalam kitab-kitab. Dalam kitab dia tulis selahzah. Satu lahzah tu tempoh sekurang-kurang nifas ni dia berkait dengan tempoh. Bila berkait dengan tempoh, maka dipahami dengan masa. Bila berkait bukan dengan ain darah, maka yang tepatnya sebab tu disebut selahzah. Lahzah tu berkait dengan masa. Cuma kita nak menzahirkan selahzah 1 detik tu macam mana? Kita bolehlah terima dengan maksud setitik. Atau sedetik. Okey. Tapi sebenarnya tempoh tu mestilah berkait dengan masa. Jadi selahzah. Selahzah ataupun sedetik. Boleh. Ada setengah ulama kata bolehlah dikira sebagai setitik. Setitik, sedetik. Tapi yang tepatnya berkait dengan masa. Masa ni sedetik. Boleh. Selahzah. 1 lahzah. Tu paling kurang lah nifas tu. Lepas bersalin je, keluar je baby tu, tak ada darah dah. Boleh, tak ada masalah. Kemudian, sebanyak-banyak nifas pula adalah tempoh maksima bagi nifas. Boleh tengok muka surat 19 dalam buku risalah siapa yang ada. Ahmad Aslam ke apa tadi. Kalau ada rezeki bolehlah beli. Bolehlah beli satu. Boleh beli satu. InsyaAllah. Jadi, sebanyak-banyak nifas pula adalah kita bagi pilihan jawapan. A, tiada had. B, 60 hari 60 malam. C, 15 hari 15 malam. Tak. Jadi jawapan dia tentulah 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Yang tu kita boleh tengok jawapan dia dalam risalah tu, huraian dia pada muka surat 19. 60 hari 60 malam. Tempoh sebanyak-banyak nifas. Okey. Selesai. Soalan nombor 12. Soalan nombor 12. Bilakah permulaan bagi tempoh nifas? Bilakah permulaan bagi tempoh nifas? Bilakah permulaan bagi tempoh nifas? Kita bagi pilihan jawapan A. Setelah sempurna melahirkan seluruh juzuk bayi. Pilihan jawapan B. Bermula apabila terlihatnya darah keluar yang tiada selang masa suci 15 hari 15 malam selepas kelahiran. C. Bermula ketika awal keluar juzuk anggota bayi semasa melahirkan. Jadi jawapan dia setelah sempurna melahirkan seluruh juzuk bayi. Waktu bayi tu masih lagi belum keluar habis. Baru keluar kepala aja, baru keluar bahu ataupun kaki belum habis keluar lagi. Tapi darah dah keluar dah. Itu belum lagi nifas. Belum bermula tempoh nifas. Tempoh nifas ni bila baby tu habis keluar je, bermulalah tempoh dia.
Ha, nak angkat tangan kiri tak boleh. Nampak tak? Nampak sikit tak? Nampak sikit. Nampak? Oh, tak nampak. Tak nampak. Tak boleh angkat tangan. Tangan sikit. Nak? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Turun sikit kamera lah. Aduh, ya Allah, subhanallah. Okey. Nak? Waktu baby tu masih lagi di dalam rahim. Maaflah, di dalam faraj. Keluar dah darah. Darah masih keluar. Itu belum lagi bermula tempoh nifas. Bila dah keluar keseluruhan bayi, barulah bermula tempoh nifas. Keluar semua, baru bermula tempoh nifas. Kalau bayi belum keluar, bayi sedang keluar, belum lagi bermula tempoh nifas. Okey. Okey. Ahmad Aslam. Dia tulis saat baby keluar. Saat baby keluar tu juga memberi faham semasa baby keluar. Dia belum lagi. Dia baby dah selesai keluar. Selesai keluar je baru bermula tempoh nifas. Kalau baby tengah keluar, belum habis keluar lagi, masuk waktu Zuhur misalnya. Contoh, dia start pukul 12.30 masuk labor room. Teran. 1.30 baru keluar sampai lutut. Elok budak tengah keluar sampai dekat lutut, azan Zuhur. Allahu Akbar, telefon doktor dengar bunyi azan. Mana masuk waktu dah tu. Nak, baby baru kat lutut lagi. Nak, belum keluar habis lagi. Bermakna dia menanggung hukum solat Zuhur. Jelas aku tu. Jelas tak? Sama. Okey, baik. Saya bagi saya sandak saya. Okey. Jelas tempoh nifas tu bermula bila? Faham jelas tak? Allah. Okey, soalan nombor 13. Seorang wanita melahirkan anak dalam keadaan dia berpuasa. Terima kasih. Amin, insyaAllah. Seorang wanita melahirkan anak dalam keadaan dia berpuasa. Dia ni mengandung, tapi dia puasa lah. Dia puasa. Nak, mengandung wajib lah puasa kan. Wajib puasa. Dia puasa lah. Okey. Waktu dia puasa tu dia beranak. Nak? Dan didapati, seorang wanita melahirkan anak dalam keadaan dia berpuasa. Dan didapati, semasa bersalin, kering dan tiada nifas baginya. Waktu dia bersalin tu, tak ada darah. Dia puasa. Pukul 5 masuk wad. Wad bersalin. Itu dia pun bersalin masa dia tengah puasa tu. Dia bersalin tu, tak ada darah.
Jangan tak pelik. Dia bersalin tu tak ada darah. Adakah puasanya terbatal? Adakah puasanya terbatal? Dia puasa, dia mengandung, dia puasa, lepas tu dia bersalin. Bila bersalin, tak ada nifas. Tak? Elok je. Adakah puasa dia batal? Kita bagi pilihan jawapan apa dia? A. Tidak batal kerana tidak dihukum nifas padanya. Dah tak ada darah, tak ada nifas lah. B. Tidak batal kerana tiada darah yang keluar. Tiada darah dengan tiada nifas sama je lah. C. Batal kerana melahirkan, kerana beranak. Dia puasa, dia mengandung, dia puasa. Tengah dia puasa dalam keadaan dia mengandung, dia beranak. Pukul 5, belum waktu buka puasa lagi, tengah puasa lah tu. Dia beranak tu, baby dah keluar habis semua dah. Tak ada darah. Mana tak ada nifas lah bagi dia. Batal tak puasa dia? A. Tidak batal kerana tidak dihukum nifas padanya. B. Tidak batal kerana tiada darah yang keluar. Samalah jawapan tu, cuma ayat je lain. C. Batal kerana melahirkan, kerana beranak. Tak? Tak. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia muktamad mazhab Syafi'i batal lah. Tak? Batal. Tak? Batal kerana melahirkan wiladah tu. Muktamad mazhab Syafi'i batal. Boleh kita tengok dalam kitab Iqna' kalau tak silap saya. Betul Syekh Khatib Syirbini. Okey. Baik. Okey. Muktamad mazhab Syafi'i batal. Kena ingatlah bila sebut muktamad ni dia ada khilaf lah. Setiap benda yang muktamad tentu ada khilaf. Benda yang muktamad maksudnya dia ada khilaf lah tu. Ada yang tak muktamad. Yang tak muktamad tu kita panggil khilaf lah. Tapi sekarang ni kita cerita hak muktamadnya batal puasa dia. Jelas? Habis. Okey. 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 Soalan 14. Siti sedang mengandung. Siti sedang mengandung. Siti sedang mengandung. Pada 19 Mac, Siti turun darah. Tengah mengandung ni biasalah turun darah kan. Pada 19 Mac, Siti turun darah. Pada 20 Mac, Siti melahirkan anak tanpa ada darah menyertai setelah bersalin. Lepas dia bersalin, tak ada darah. Siti ni mengandung. 19 hari bulan, darah turun. Masuk hospital. 20 hari bulan bersalin. Lepas bersalin, tak ada darah. 25 hari bulan Mac, Siti mula keluar darah. 5 hari lepas bersalin, baru darah mula keluar. Okey. Soalan dia, bilakah tempoh nifas bermula? Kita bagi 3 pilihan lah. A 19 Mac, B 20 Mac, C 25 Mac. Nak? Okey. Soalan ni dia ada jawapan dekat atas tadi. Sebab tu bila kita baca soalan, kita kena tengok yang atas tu pun dia ada memberi penjelasan untuk soalan-soalan seterusnya. 19 Mac, Siti turun darah. 20 Mac, bersalin. Tapi tak ada darah dah lepas bersalin. Okey. Bila tak ada darah lepas bersalin, mandi wiladah je lah.
Nak? Tapi 5 hari selepas bersalin, Siti mula keluar darah. Soalan dia, bilakah tempoh nifas bermula? Tempoh nifas bermula pada 20 Mac setelah dia bersalin tu lah. Kan kita kata tempoh nifas bermula tadi. Tadi soalan berapa tadi? Soalan tadi. Nak? Soalan 12 tadi. Bilakah permulaan bagi tempoh nifas? Apabila selesai seluruh juzuk bayi keluar. Tu tempoh. Sekarang ni kita bukan tanya bilakah hukum nifas Siti. Hukum nifas Siti ialah 5 hari selepas tu baru dia keluar darah. Masa tu bermula hukum nifas bagi Siti. Tapi selepas Siti bersalin pada 20 hari bulan Mac, dia tak ada darah. Tak dihukumkan Siti tu bernifas. Tapi tempoh nifas Siti sudah ada bermula daripada bersalin tu. Faham? 25 Mac tu baru mula keluar darah. 25 Mac tu hukum nifas, bukan tempoh nifas. Faham tak? Hukum nifas lain. Kalau dia bersalin 20 hari bulan Mac, tak ada darah, hukum tempoh nifas telah bermula daripada start dia selesai bersalin 60 hari sampai 60 hari akan datang. Tapi dah dia tak ada darah, tak dihukum bagi dia nifas. Tapi tempoh nifas telah bermula. Faham tak? Faham tak? Tempoh nifas dan hukum nifas berbeza. Dah dia tak ada darah, tak dihukumkan dia nifas. Tapi dia telah pun berada dalam tempoh nifas yang 60 hari 60 malam. Okey. Faham tak dulu? Faham tak dulu? Sebab soalan dia tempoh nifas, bukan hukum nifas. Dia dah berada di dalam tempoh nifas. Tempoh nifas ni bermula pada hari dia selesai bersalin tadi. Tapi dia tak keluar darah, maka dia tak dihukum nifas. Tapi dia telah berada dalam tempoh nifas tu. Tempoh sah nifas tu lah. Jadi 60 hari 60 malam untuk maksima tempoh nifas dia tu bermula daripada selesai dia bersalin tadi. Walau dia tak keluar darah. Tapi tempoh telah dia dah berada dalam tempoh. Cuma dia tak dihukum nifas kerana dia tak keluar darah. Soalan yang kita bagi tadi, bilakah tempoh nifas bermula? Iaitu pada 20 hari bulan setelah dia melahirkan tadi itulah. 25 hari bulan dia baru keluar darah. Lepas 5 hari bersalin, baru darah nak keluar. Lambat sikit keluar nifas. Tapi tempoh nifas dah bermula dah. Boleh faham? Jelas tak? Tempoh nifas bermula pada hari bersalin. Walaupun pada hari dia bersalin tu belum keluar darah lagi. Bila dia keluar darah, bermula hukum nifas. Faham tak lagi? Bolehlah dia mandi wiladah. Tapi tak payah niat mandi wiladah lah. Kalau orang bersalin, orang perempuan bersalin ni, tak payah duk niat-niat mandi wiladah ke mandi nifas ke, tak payah. Niat mandi wajib je. Nifas pun terangkat, wiladah pun terangkat. Lagi senang. Ingat tu. Jelas tak sekarang? Tempoh nifas dengan hukum nifas. Benda yang berbeza. Faham tak? Jelas tak? Okey, soalan seterusnya. Berapakah jenis ataupun kategori istihadah? Ada berapa jenis kategori istihadah? 5, 6 atau 7? 5, 6, 7. A5, B6, C7. Jawapannya 7 lah. Istihadah 7 lah.
Tu pun ada orang jawab salah. Mungkin jari tergeliat lah tu. Yang ni boleh tengok pada muka surat dalam risalah kita tu. Muka surat 29. Dia ada tulis tu. Wanita yang istiadah ni terdapat 7 kategori, 7 jenis. Tu. Ahmad Aslam. Tak apalah, tak tahu nak buat macam mana. Ada rezeki beli buku lah. Penat saya susun. Support sikit. Lepas tu promote dekat kawan-kawan. Ahmad Aslam ni memang laki sungguh lah. Dah lah, kot. Tanyalah. Ahmad Aslam ni memang laki sungguh ke? Kau pakai Facebook suami ke? Kau macam nak tanya lah. Buku tajwid pun beli lah. Buku tajwid pun beli. Lepas ni kita kan nak mengaji tajwid. Beli lah buku tajwid. Support sikit. InsyaAllah. Ya, saya laki lah. Jangan marah. Saya takut kokok lah. Nama laki pasal dia pakai Facebook suami dia kan. Beli dah buku tajwid. Alhamdulillah. Setahun dah belajar haid nifas istiadah. Pandai dah lah. Kita hari tu muzakarah pun 21 siri ke apa? 21 siri kalau seminggu sekali. Tak sampai setahun lagi. Patutlah ramai jawab salah. Okey. Ada 7 kategori. Soalan yang ke-16. Secara ringkas, apakah pengertian istihadah? Apakah pengertian istihadah? Secara ringkas. Yang kita faham istihadah ni apa dia? Tapi banyak lagi kena belajar. Ya, saya pun masih banyak yang nak dipelajari. Sama-sama kita belajar ya. Saya pun bukan betul semua. Banyak juga salah. Salah, tegur. Betulkan balik. Itu je. Apakah yang kita faham dengan pengertian istiadah? A. Darah yang keluar bukan di dalam tempoh haid atau nifas. B. Darah yang keluar setelah haid. C. Darah yang keluar setelah nifas. A. Darah yang keluar bukan di dalam tempoh haid atau nifas. B. Darah yang keluar setelah haid. C. Darah yang keluar setelah nifas. A jawapannya. Darah yang keluar bukan dalam tempoh haid atau nifas. Darah yang nak hukum haid pun tak boleh, nak hukum nifas pun tak boleh. Tu. Bukan jawapan B, bukan jawapan C. Tak? Baik. Baik. Tu istihadah. Senanglah tu tak panjang. Kita tak bicara panjang-panjang. Soalan 17. Berikut adalah syarat tamyiz. Syarat tamyiz ni boleh tengok dekat muka surat 31. Masya Allah, hebatnya siapa tu. Dia nak sedekah buku tu. Ada 10 orang tu. Cepat-cepat PM dia. Dia nak beramal amal ibadah. Nak buat amal jariah tu. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kelancaran rezeki dalam kebajikan, dalam kerahmatan, dalam keridaan, dalam keimanan, insya-Allah. Okey. Berikut adalah syarat tamyiz. Kecuali A. Darah kuat tidak kurang 24 jam sehari semalam. B. Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam.
C. Darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam bagi darah yang berterusan. D. Darah lemah tidak lebih 15 hari 15 malam. Jawapan dia D. Darah lemah tidak lebih 15 hari 15 malam. Darah lemah kena lebih. Darah kuat yang tidak boleh lebih. Syarat tamyiz ni, darah lemah kena lebih 15 hari 15 malam. Okey. 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 Jawapan dia D. Darah lemah tidak lebih 15 hari 15 malam. Salah. Darah lemah memang kena lebih. Okey. Nur Kuliah Ishak. Oi, nama dia memang Nur Kuliah. Masya Allah. Hebat. Okey. Soalan 18. Syarat tamyiz ada pada muka surat 31 ya. Okey. Syarat tamyiz ada pada muka surat 31. Nanti boleh lihat pada muka surat 31 buku risalah. Okey. Soalan 18. Wanita yang pertama kali keluar darah haid disebut sebagai apa? Apakah nama panggilan kepada wanita yang pertama kali keluar darah? Dia tak pernah lagi keluar haid. Dia tak pernah ada adat lagi. Okey. Okey. Dia tak pernah ada adat lagi. Dia panggil apa? A. Mubtadi'ah. B. Muqtadah. C. Mumayyizah. D. Ghairu Mumayyizah. Jawapan dia apa? Tak? Mubtadi'ah ataupun Mubtada'ah boleh. Dua-dua boleh. Baca di'ah boleh, da'ah boleh. Mubtada'ah boleh, Mubtadi'ah boleh. Tak? Mubtadi'ah. 19. Wanita yang pernah beradat haid disebut sebagai apa? Tadi tak pernah beradat. Yang ni yang pernah beradat pula dipanggil apa? A. Mubtadi'ah. B. Muqtadah. C. Mumayyizah. D. Ghairu Mumayyizah. Yang pernah beradat nak panggil apa? Mubtadi'ah ke A? B. Muqtadah ke? C. Mumayyizah ke? D. Ghairu Mumayyizah ke? Yang ni pun ada orang salah. Semua soalan ada orang salah. Kecuali 3 orang tu tadi. Jawapan dia B. Kalau yang pernah beradat ni dipanggil apa? Muqtadah. Muqtadah. Soalan 20. Wanita yang tahu membezakan darah dan memenuhi syarat tamyiz disebut sebagai apa? Okey. Dia ni tahu beza darah. Merah, hitam, kuning. Serta memenuhi syarat tamyiz. Dipanggil apa? Muqtadi'ah. A. B. Muqtadah. C. Mumayyizah. D. Ghairu Mumayyizah. Jadi jawapannya Mumayyizah. C. Mumayyiz. Dia reti tengok darah dia. Wanita yang tidak tahu membezakan darah atau tidak memenuhi syarat tamyiz disebut sebagai apa? Dia tak reti nak tengok darah dia. Hitam tak reti nak tengok hitam, merah tak reti nak tengok merah. Nak panggil apa dia ni? Nak panggil mubtadi'ah ke, muqtadah ke, mumayyizah ke, ghairu mumayyizah ke? Kalau tak reti nak tengok darah ni. Jadi jawapan dia ghairu mumayyizah. Tidak mumayyiz. Tak kenal. Kan? Ini senang ya. Tapi ada salah juga. Mungkin tersasul kot kan. D lah. D. Ghairu mumayyizah lah jawapan dia. Yang tak reti beza darah ni. Soalan 22. Soalan 22.
Keadaan berhenti darah seketika. Keadaan berhenti darah seketika di dalam tempoh maksimal haid. Dalam tempoh 15 hari 15 malam, darah berhenti sat. Tu panggil keadaan berhenti seketika tu. Kemudian keluar semula disebut sebagai apa? Dalam tempoh sah haid, mana dalam tempoh 15 hari tu, ada darah berhenti sekejap, lepas tu keluar balik. Yang berhenti sekejap tu nak panggil apa? Nak. Mak Aslam jangan minta je keluar darah lagi payah. Jadi pilihan jawapan naqa' A, B istihadah, C suci antara dua haid, D fatrah. Jadi dalam tempoh 15 hari, kalau darah keluar 3 hari, berhenti 2 hari, keluar balik 5 hari, yang berhenti 2 hari tu dipanggil naqa'. Dipanggil naqa'. Istilah dia lah. Kita nak panggil berhenti sekejap pun boleh. Soalan 23, dalam tempoh 15 hari 15 malam, Ayumi keluar darah terputus-putus berjumlah 22 jam. Berapakah tempoh haid Ayumi? Daripada 15 hari tu, dia keluar darah, si Ayumi ni, hari pertama, kedua, ketiga, sampai 15 hari keluar darah. Tapi darah dia putih-putih. Bila dia campur-campur jumlah jam darah dia keluar tu, 23 jam je. 22 jam je. Jadi jawapan dia apa? Adakah soalan dia berapakah tempoh haid Ayumi? A 15 hari 15 malam, B sehari semalam, C 22 jam, D tiada haid. Semuanya dihukum istihadah. Jawapan dia D lah, tiada haid. Pasal apa? Pasal tak dapat 24 jam. Tak? Pasal tak dapat 24 jam. Walaupun dalam tempoh 15 hari. Pasal tak cukup syarat haid kan. Jadi semuanya tu istihadah lah dipanggil. Ini pun ramai salah juga. Tak tahulah pasal salah. Sedih kita pun. Pasal nak left group lah. Dalam peti air ada ayat kopi ni kita ambil. Lah. Rasa nak left rasa. Sedih sayu hati. InsyaAllah belajarlah. Pelan-pelan. Esok lusa pandai lah tu. Soalan 24. Ayumi kedatangan darah bercampur warna merah, hitam, kuning, perang selama 15 hari. Ayumi keluar darah. Hari tu dia keluar darah tak cukup 24 jam. Nak? Kecewa jawapan peserta Ustaz left group. Tu tajuk apa tu? Tajuk berita. Hari tu Ayumi keluar darah 15 hari. Tapi putus-putus tak cukup 24 jam. Kali ni Ayumi keluar darah bercampur pula warna merah, hitam, kuning, perang. Selama 15 hari. Dalam 15 hari tu, 15 hari keluar darah. Tapi tak cukup 24 jam. Kali ni 15 hari keluar darah. Keluar darah betul-betul cukup. Banyak ni. Tapi warna-warni pula dah. Merah, ada hitam, ada kuning, perang. Selama 15 hari. Berapakah tempoh haid Ayumi?
Nak. Berapakah tempoh haid Ayumi? Dalam 15 hari tu, warna macam-macam ada. A, 15 hari 15 malam. B, sehari semalam. C, 22 jam. D, tiada haid. Semua dihukum istihadah. Jawapan dia 15 hari. Itulah haid. 15 hari 15 malam. Tak. Pasal kita kata dia keluar darah 15 hari. 15 hari ni tak kira lah warna apa keluar. Pasal dalam tempoh sah haid, tempoh 15 hari 15 malam. Tinta putih ni dia memang bengkak ni daripada awal dia bengkak dengan Ayumi. Jangan marah dengan Ayumi, sia Ayumi. Aduh. Tuan Ayumi ada, Tuan Ayumi. Tuan Ayumi patah bau. Selalu hampa suruh kira darah hampa, kali ni Ayumi suruh tolong kira pula lah. Jawapan dia 15 hari 15 malam lah. Pasal darah kita sebut 15 hari 15 malam. Dalam 15 hari 15 malam, ada darah merah hitam semua ada. Dah 15 hari 15 malam, sah lah sebagai haid semua. Ya. Okey. Soalan 25. Ayumi keluar darah buat kali kedua. Kali pertama keluar, ni Ayumi lain pula ni. Kali pertama, pada kali pertama keluar 7 hari. Pada kali kedua keluar darah sehingga 17 hari. Dengan sama warna hitam semua. Nak kira berapa hari haid Ayumi kali kedua ni ya? Nak. Ayumi ni mula-mula keluar darah 7 hari. Jadi dia ada adat 7 hari lah. Kali kedua pusingan seterusnya, Ayumi keluar darah berterusan sehingga 17 hari. Semua warna hitam. Nak. Jadi nak kira berapa hari haid Ayumi ni? Nak. A, 15 hari 15 malam ikut hukum ghairu mumayyizah. B, sehari semalam sebab mubtadi'ah. C, 7 hari sebab adat yang lepas. D, tiada haid, semua dihukum istihadah. Jawapan dia nak C lah, 7 hari ikut adat dia. Mandi pada hari ke-16. Nak. Haid dihukum 7 hari yang pertama, selebihnya dia qada lah. Tak payahlah tulis panjang-panjang. Nak tahu boleh jawab ke tak? Tahu dah nak buat, nak tasawur masalah ni, nak gambarkan masalah ni. Right. Nah, pulang pada adat pulang pada adat dia 7 hari. Selesai. Okey, sedarah dia tengok semua pada dia semua sama warna. Soalan 26. Kali ni Ayumi dah pandai tengok darah. Dia Ayumi ni keluar darah hitam 8 hari dan merah 9 hari. Sebelum ni adat Ayumi 7 hari. Berapakah tempoh haid Ayumi kali ni? Kali ni soalan 26 ni. Kali ni Ayumi dah pandai tengok darah. Dia keluar darah hitam 8 hari dan merah 9 hari. Oh, dia kenal darah dah. Tak. Kali ni Ayumi dia dah pandai dah. Dia khatam dah. Risalah darah. Dia dah khatam risalah darah.
Tak? Dia reti dah tengok darah. Jadi 8 hari darah hitam, 9 hari darah merah. Sebelum ni adat dia 7 hari. Tadi lah kita cakap 7 hari tadi tu. Berapakah tempoh haid Ayumi kali ni? Kali ni keluar 8 hari hitam, 9 hari merah. Nak hukum haid Ayumi berapa hari? A, 15 hari 15 malam ikut maksimum haid. B, sehari semalam sebab mubtadi'ah. C, 7 hari adat yang lepas tak kira. Kira adat baru ikut tamyiz 8 hari haid. D, tiada haid, semuanya dihukum istihadah. Jawapannya 8 hari. Pasal apa 8 hari? Pasal 8 hari tu darah kuat ikut tamyiz. Tamyiz lebih kuat daripada adat. Jadi adat baru dia kali ni 8 hari. Tak? 8 hari untuk kali ni. Adat tak pakai dah. Pasal tamyiz lebih kuat. Pasal dia kenal 8 hari hitam. 8 hari tu lagi kuat daripada adat dia. Tamyiz lebih kuat. Okey. Soalan 27. Ayumi mengandung pula dah Ayumi. Ayumi mengandung pula. Ni first time dia mengandung ni. Tengah-tengah mengandung, Ayumi keluar darah berterusan 3 hari. Kali ni Ayumi mengandung pula. Ya, ikut darah hitam Ahmad Aslam. Darah kuat, bukan darah hitam, ikut darah kuat. Dalam contoh soalan tu dibagi darah merah dengan darah hitam. Darah hitam tu darah kuat lah. Okey. Kenapa 8 hari? Sebab dah beza darah kuat dan lemah. Soalan 27 sekali lagi. Tak. Ayumi mengandung pula. Ni first time dia mengandung ni. Tengah-tengah mengandung, Ayumi keluar darah berterusan 3 hari. Suami dia tanya sakit tak? Dia kata okey je, tak ada rasa apa-apa. Jadi darah tu dikira darah apa? Tengah mengandung keluar darah. 3 hari dah darah dia keluar. Suami dia tanya sakit tak tu? Dia kata tak ada apa, okey je. Jadi darah yang keluar tu dah kira darah apa? A, haid. B, nifas. Nifas lah sebab tak sakit. C, darah fasad. D, darah istihadah. Jawapan dia haid. Kenapa jawapan dia haid? Kenapa jawapan dia haid? Kerana darah yang keluar tidak disertai rasa sakit nak bersalin. Maka sah diukur sebagai haid. Ni dalam mazhab Syafi'i. Kita punya buku risalah darah ni pun berkisar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sah dihukum sebagai haid pada wanita yang mengandung. 3 hari. Kita sebut 3 hari. Dalam soalan tu tulis 3 hari. Sebab apa? Sebab tak disertai rasa sakit. Kan suami dia tanya kat dia. Sakit tak? Dia kata tak ada apa-apa. Okey je. Tak sakit je tu. Okey. Tu haid lah jawapan dia. Okey. Soalan 28. Lepas bersalin untuk kali pertama dulu, lepas bersalin untuk kali lepas bersalin untuk kali pertama dulu tu, Ayumi steady. Dia nifas 40 hari. Dia nifas 40 hari dulu. Ni dia nak bersalin lagi anak kedua dah, Ayumi. Nak masuk anak kedua Ayumi. Ni dia nak bersalin lagi. Suami dia bukan main suka lagi. Seronok suami dia nak bersalin dah. Anak kedua. Tak? Kemudian lepas selesai solat asar, Ayumi keluar darah, tergedik-gedik sakit. Lepas asar ni kali kedua punya mengandung ni. Ayumi keluar darah, tergedik-gedik sakit. Terus pergi hospital, masuk labor room.
Tak? Lepas asak sakit, tergedik-gedik, masuk labor room. Tak? Jam 8 malam dia bersalin. Terus nifas selama 40 hari. Maghrib hari dia bersalin tu, tak? Dia kena qada solat atau tak? Ni Ayumi nak mengandung kali kedua ni. Tak? Ni lepas asak keluar darah tergedik-gedik sakit si Ayumi. Dulu tak sakit, siap suami tanya lagi, steady tak? Oh, steady. Kali ni keluar darah lepas asak, nak tergedik-gedik sakit. Tak? Bawa pergi hospital, masuk labor room. Daripada lepas asak sampai pukul 8 beranak. Jadi maghrib tu dia nak kena qada ke tak? Dia nak kena qada solat tak? 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 Bila dah bersalin, ada nifas, tak boleh solat. Walaupun pukul 8 tu masih dalam waktu maghrib. Tapi tak boleh nak solat. Tapi dia kena qada tak? Tak? Kena qada lah. Pasal darah yang keluar tadi waktu tu darah yang tengah sakit, tak dihukum haid. Kalau tak sakit pun tak boleh hukum haid. Pasal apa? Pasal daripada lepas asak. Belum cukup 24 jam. Lepas tu bersalin. Masa dia bersalin pukul 8 tu, dia berada di dalam waktu maghrib. Sempat berada dalam waktu maghrib. Pukul 8 ni biasanya dah lebih dah. 4 rakaat solat. Nah. Maghrib paling lewat pun 7.40. 7.40 sampai pukul 8 ada dalam 20 minit. 20 minit ni cukup 4 rakaat sempurna. Nah, bukan 3 rakaat maghrib lagi dah. 4 rakaat cukup. Jadi dia wajib qada balik. Nak? Nak? Okey, wajib qada. Soalan dia, kenapa Ayumi wajib qada maghrib hari bersalin anak kedua tu? Pasal apa wajib qada? Kerana Ayumi sempat berada dalam waktu maghrib sebelum bersalin dan darah yang keluar sebelum bersalin tu dikira darah fasad keluar sebelum bersalin dan disertai rasa sakit nak bersalin. B, kerana Ayumi bersalin sebelum isyak. C, kerana Ayumi belum solat maghrib tu. D, kerana Ayumi keluar dari labor room pada waktu maghrib. Tak? Labor room. Dia melabur lah. Jawapan dia kerana Ayumi sempat berada dalam waktu maghrib. Darah yang keluar sebelum dia bersalin tu, darah fasad. Okey. Ke anak saudara Ayumi, Syarifah Nur Rashidah. Okey, soalan 30. Nak habis dah. Baru pun dah sakit dah ni. Kali ni adik Ayumi pula bersalin. Adik dia bersalin pula. Kali ni adik Ayumi. Aduh. Kali ni adik Ayumi pula bersalin. Lepas bersalin, terus keluar darah selama 30 hari. Kemudian berhenti darah. Ingat tu, soalan tu dia kata lepas bersalin, terus keluar darah 30 hari. Kemudian berhenti darah. Lepas bersalin, terus keluar darah 30 hari, lepas tu berhenti. Lepas tu, pada hari ke-47, darah adik Ayumi ni keluar semula 8 hari lagi. Darah yang 8 hari tu, darah apa? Dah keluar 30 hari, berhenti sekejap. Hari ke-47, keluar pula 8 hari lagi darah. Darah 8 hari tu nak kira darah apa? Tak? A, haid kerana berselang lebih 15 hari 15 malam. B, nifas kerana masih dalam tempoh maksimal nifas. C, istihadah sebab dah berhenti darah sebelum tu. Hak ni pun ramai salah. Jawapan dia haid kerana berselang lebih daripada 15 hari 15 malam. Daripada hari ke-30 pergi ke hari ke-47, bermakna ada berapa hari? 17 hari. 17 hari dah berselang.
Maknanya bila berselang lebih 15 hari, darah yang keluar semula walau dalam tempoh tempoh nifas, tetap dikira sebagai haid. Pasal dah berselang lebih daripada 15 hari. Okey. Ayumi. Soalan 31. Ingat, dalam tempoh nifas, walaupun dalam tempoh maksimum 60 hari, kalau dia dah berhenti 15 hari dan ke atas, lepas tu baru keluar balik darah, dia tak panggil nifas dah. Dia panggil haid. Kerana apa? Kerana telah mendapat sekurang-kurang suci antara dua haid. Okey. Dia kira dengan jari ya, berhenti hari ke-30. Keluar balik hari ke-47. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Lebih 15 hari dah. Walau dalam tempoh nifas ni, maka tak boleh kira nifas dah. Keluar balik, mesti kira haid. Okay. Yang pening dengan kisah Ayumi, dia akan jadi Ayoma. Jadi Ayoma tak apa, jangan Ayoyo. Okey. Soalan 31. Lepas dah habis berpantang dan habis nifas, Ayumi datang darah 9 hari. Tak habis lagi Ayumi ni. Hai. Ni barangkali lepas pantang anak ketiga pula ni. Lepas dah habis berpantang dan habis nifas, Ayumi datang darah 9 hari. Kemudian berhenti 9 hari. Dan keluar semula 9 hari. Darah yang 9 hari kedua tu nak kira darah apa? Aduh. Nah, kali ni soalan ni dia kata apa? Lepas habis pantang, habis nifas, Ayumi datang darah 9 hari. Oh, dah selesai kes nifas, kes pantang ni selesai habis dah lah. Settle dah lah. Nak? Lepas tu, Ayumi datang darah 9 hari. Lepas 9 hari, dia berhenti 9 hari. Lepas berhenti 9 hari, keluar balik 9 hari. Darah 9 hari yang kedua tu, selepas berhenti 9 hari tu, nak kira darah apa? A. 3 hari pertama istihadah baki suci, 6 hari seterusnya haid. B. 6 hari pertama istihadah baki suci, 3 hari seterusnya haid. C. Darah 9 hari kedua istihadah. D. Darah 9 hari kedua haid. Jawapan dia B. 6 hari pertama darah yang 9 hari kedua tu, dicuri 6 hari daripada 9 hari yang kedua, untuk mencukupkan baki suci. Sekarang dia keluar dah 9 hari. 9 hari. Isyarat 4 ni kata 9 lah. Lepas tu dia berhenti 9 hari. Bila berhenti 9 hari, tambah lagi 9 lah. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lebih daripada 15 hari maksimum kan. Dia baru suci 9 hari. Kemudian keluar balik 9 hari lagi. Maaf lah, saya nak tulis pun tak boleh. Tak larat. Baru suci 9 hari. Keluar balik 9 hari. Jadi, nak cukupkan sekurang suci 15 hari, 15 malam, cukai dulu 6 hari pertama daripada darah yang 9 hari kedua tu. Bagi cukup 15 hari. Dipanggil istihadah baki suci. Jadi, daripada 9 hari, kita dah ambil 9 hari untuk mencukupkan suci, baki lagi 3 hari. 3 hari sahaja lagi daripada darah 9 hari kedua itu, dihukum sebagai haid. Jadi 6 hari pertama darah 9 hari yang kedua tu, dihukum sebagai istihadah baki suci. 3 hari seterusnya barulah dikira haid. Okey. Okey. Soalan 32. Ahmad Aslam, yang ni pening, tak pening mana sebenarnya. Kalau
Kalau tengok, kalau ikuti kita punya muzakarah daripada awal buku risalah ni, tak, dia jumpa dah, tak ada masalah. Cuma saya tak dapat nak tulis lah. Saya tak apa sihat. Dia panggil istihadah baki suci Ahmad Aslam. Cukupkan baki suci tu bagi dia jadi 15. Dia baru suci 9 hari. Kemudian keluar pula lagi 9 hari darah. Jadi 9 hari tu tak cukup lagi, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi cukai dulu lah 6 hari yang pertama tu bagi cukup. Kalau darah tengah keluar, dia kena istihadah lah. Darah 6 hari yang pertama. Baik, soalan terakhir. Soalan yang terakhir. Soalan yang ke-32. Anak perempuan Ayumi besar dah anak dia. Anak perempuan Ayumi dah besar. Oh, besar dah anak Ayumi ni. 14 hari lagi, dia anak Ayumi tu lah. Genap usia 9 tahun Hijriah. 14 hari lagi nak cukup 9 tahun ni. Happy birthday. Kali ni, anak Ayumi pertama kali datang darah. Selama 7 hari. Darah tu dikira darah apa? 14 hari sebelum cukup. Kenapa cukai? Sebab nak bagi cukup suci. Maka tak boleh dikira haid lagi darah yang 6 hari pertama tu. 6 hari pertama tu dikira istihadah. Baki suci. Baki suci tak cukup baru 9 hari. 9 hari campur 6 hari baru cukup 15. Okey. Anak perempuan Ayumi dah besar. 14 hari lagi dia genap usia 9 tahun. Kali ni anak Ayumi pertama kali datang darah. Selama 7 hari. Darah tu kira darah apa? Anak Ayumi ni dia keluar darah dalam usia dia 14 hari lagi nak cukup 9 tahun Hijriah. 7 hari darah anak dia keluar. Darah ni nak kira darah apa? A. Haid. B. Nifas. C. Istihadah. D. Fasad. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia haid. Kenapa? Kerana nanti boleh tengok pada muka surat 4 berapakah usia paling awal haid, iaitu umur 9 tahun Hijriah, Qamariyah, Takribiyah. Okey. Siapa ada urusan boleh keluar dulu. Okey. Sah sebagai haid. Sebab apa? Sebab kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun. Kalau soalan dia 17 hari lagi nak cukup 9 tahun dia keluar darah. 17 hari lagi sehari tak kira. Sehari daripada tu tak kira. Soalan dia, anak perempuan Ayumi dah besar. 14 hari lagi dia genap 9 tahun Hijriah. Kemudian dia datang darah 7 hari. Lagi 14 hari nak cukup 9 tahun, dia keluar darah 7 hari. Darah tu kira darah apa? Okey. Lagi 14 hari nak cukup 9 tahun Hijriyah. Keluar darah 7 hari. Jika darah tu nak kira darah apa? Jawapannya darah haid. Sah dihukum sebagai darah haid kerana tempoh keluar itu kurang 16 hari sebelum genap usia 9 tahun. Okey. Boleh tengok pada muka surat 4. Keterangan ada pada muka surat 4. 4, 5.
4 dan 5. Nah, untuk cetakan yang pertama kan kita ada bagi ralat dulu. Muka surat 5 ada ralat. Harap-harap semua orang dapat. Tak apa, Ahmad Aslam. Nanti kalau ada rezeki dah ada risalah nanti boleh tengok. InsyaAllah mudah faham yang ni. Yang ni soalan asas yang ni. InsyaAllah. Sah diukur sebagai haid. Pasal apa? Pasal dia keluar darah 14 hari sebelum genap. Maka dia dalam tempoh sah haid untuk usia awal haid. Okey. Baik. Siapa ada soalan berkaitan dengan soalan? Siapa ada soalan berkaitan dengan soalan? Sebelum live tadi ada 3 orang yang jawab betul semua. Tapi kita pun tak tahulah, kita tahulah email dia tu. Tapi orang dia kita tak tahulah. Baik. Okay, siapa ada soalan? Dah nak tutup lah. Minggu depan kita start tajwid lah. Minggu depan kita start tajwid. Tajwid pun ulang kaji je. Dah pandai dah. Ya, kalau first time keluar darah keluar sampai 30 hari. Dia tak ada adat, tak ada apa, dia tak kenal darah. Tak? Maka darah dia dihukumkan haid hanya sehari semalam yang pertama sahaja. Tak? Kerana apa? Kerana dia akan mandi pada hari ke-16. Haid dikira sehari semalam. Qadha solat 14 hari. Lepas tu dia kena melalui tempoh suci 29 hari. Okey. Lepas tu istihadah. Istihadah dalam bab ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ahmad Aslam ada. Kalau dalam risalah boleh tengok pada muka surat mubtada'ah ghairu mumayyizah, iaitulah dalam risalah boleh catik siap-siap Kalau nak catik lah, kalau tak mau catik tak apa. Tak? Muka surat 53. Soalan yang anda tanya, kalau first time darah keluar 30 hari, betul ke dikira haid sehari semalam? Ya, betul. Muka surat 53 ada huraian dia dalam buku risalah tu. Tak? Ada huraian dia. Contoh 35. Okey. Baik, siapa ada urusan boleh keluar dulu. Siapa yang ada soalan, saya boleh tunggu lagi seminit dua. Masa mengandung anak sulung, nurse bagi tahu nak masuk labor room lepas solat maghrib. Saya buat jamak takdim maghrib dan isyak. Saya bersalin pukul 11 malam. Betul ke apa yang saya buat? Sepatutnya tak payah jamak. Tak payah jamak. Dan kalau ikutkan pendapat yang paling kuat mengatakan dia tak boleh jamak pun. Nak masuk lepas maghrib. Okey. Masa maghrib tu kita tak boleh nak solat. Tak apa, dimaafkan, kita bukan sengaja. Kita tak mampu nak solat kan. Kalau boleh solat, kita solat. Kalau tak boleh solat, tak payah solat. Tapi kalau kita boleh solat, solat maghrib saja. Tak payah jamak isyak. Itu. Tengah pendapat kata tak sah pula jamak tu. Dia sebaiknya qadha balik nanti. Okey. Baik. Habis InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. InsyaAllah.
Ya, isyak tu tak wajib qada lah. Kalaulah dia bersalin pada waktu isyak. Maksud dia jamak tadi tu, maghrib tu. Nak maghrib tu dia boleh solat lagi lah, solat maghrib saja. Isyak tak payah solat. Dia tidak mendapat rukhsah jamak pun sebenarnya kalau nak ikut kan. Dalam kes bersalin ni mengandung ni. Nak. Okey. Jadi kita pegang pendapat mengatakan tak boleh jamak lah. Kan? Tak apalah, nanti qada je lah isyak tu balik. Okey. Jelas ha? Okey. InsyaAllah kita jumpa minggu depan lah. InsyaAllah. Kita akan ulang kaji tajwid. Santai-santai saja. Nak? Santai-santai je. Tajwid ni kita santai-santai saja untuk ulang kaji. Siapa-siapa yang pernah belajar tajwid, dan saya yakin boleh jadi semua di kalangan sahabat-sahabat ahli grup ni dah pernah belajar tajwid. Jadi kita nak ulang-ulang kaji je. Bukan nak ngajak sangat pun. Nah. Okey ya. Sampai dulu lah. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa. Terima kasih kerana memberikan sokongan. Teruskan belajar, dan saya berharap ibu-ibu, ayah-ayah boleh tolong doakan saya. Mudah-mudahan segera cepat sembuh, baik dalam kebajikan, dalam kesejahteraan. Doakan juga moga saya dimurah, dimakmurkan rezeki dalam kebajikan. Doakan seluruh ahli keluarga saya. Saya kuliah luar tak boleh buat masa ni. Masa tak boleh nak bergerak sangat. Kuliah maghrib pun tak boleh. Duduk rumah lah. Duduk rumah. Sempatlah siap kitab lagi satu, Muwafiq dan Masbuk, 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Muwafiq dan Masbuk. Fiqh, Muwafiq dan Masbuk. 4 mazhab. Kita buat alih tulisan, kita buat syarah sikit, insya-Allah. Tunggulah siap nanti. Mengaji tajwid dulu. Okey. Baik, sekian dulu. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.